Boy, Mr. Planet Malaysia. Nampak dia. Abang Sador semua Aduh, rasa macam kecil je diri ni. Okey, baik. Abang Sador pun kalau tak jaga kesihatan, tak elok juga. Betul juga. Ni kita nak cakap pasal kesihatan ni. Baik, kalau kita nak katakan jaga kesihatan ni memang penting buat semua orang. Selalu disyorkan sentiasa bersenam, pastikan keluarga anda di luar rumah bersenam bersama-sama. Ini semua untuk kesihatan anda. Tetapi hari ini kita nak mencungkil topik mengenai sakit jantung ataupun penyakit jantung. Betul, itu yang penting juga. Saya tak nak buang masa. Kita terus saja nak perkenalkan dua tetamu kita, orang muda lagi ni. Terkejut saya. Biasa kita panggil doktor ni, ada yang dah senior. Ini doktor kita hebat ni. Muda pun mereka berpengalaman. Sangat. Baik, di sebelah saya pula Dr. Farina Muhammad Saleh, pakar unit kecemasan IJN. Dan di sebelah Dr. Farina, Dr. Al-Fazir Omar, pakar kardiologi IJN. Selamat pagi, terima kasih doktor. Selamat pagi. Pagi ni kerja tak lepas ni? Tak. Biasa doktor ni dia on call 24 jam Betul. Betul. Bila-bila masa bersedia. Ya, betul. Ini hebatnya jurusan doktor ni. Okey, baik, kita nak cerita doktor pasal rawatan awal pesakit jantung di bilik kecemasan tu satulah. Sebelum nak sampai ke bilik kecemasan itu yang kita perlu beri fokus, sebab kadang-kadang masa untuk mereka jatuh sakit ni kita tak dapat nak jangka. Okey, secara awalnya doktor melihat serangan jantung ni. Okey. Pertama sekali, terima kasih kerana menjemput kami. Sama-sama. Okey, so kalau cerita tentang sakit jantung ni, yang utama sekali ialah pengenalan simptom dia. Simptom. Ya, so bila kita kata sakit dada, kadang-kadang sakit dada tu di dada, boleh juga berada di ulu hati, merebak ke tangan ataupun tengkuk, bersamaan dengan sesak nafas, berpeluh-peluh. Ya, ini dikatakan tipikal tipikal untuk serangan jantung. Jadi yang kami nak syorkan ialah datang ke hospital secepat mungkin untuk melakukan ECG ataupun recording jantung itu. Untuk mengenal pasti sama ada ia serangan jantung atau tidak. Baik. Dan kalau ini antara simptomnya. Kalau sekarang ni kalau kita lihat kan ada juga dikatakan statistik boleh dilihat statistik kalau kita lihat umur ni semakin kurang. Mungkin doktor boleh kongsikan dengan kita yang paling kurang tu umurnya berapa yang dapat serangan jantung. So, terima kasih. Sekarang ni masalah ialah serangan jantung dan ialah mengakibatkan kematian utama di hospital kerajaan. Yang paling scary for us untuk kita ialah kita tengok trend sekarang sakit jantung ni, pesakit semakin muda. So dulu mungkin 60-an, 50-an. Anggaran dulu 60-an, 50-an. Correct. And then sekarang ni kita nampak 40-an dan 30-an dan yang termuda sekarang ni buat 22 lebih. Sudah ada 20 years old. Tapi 22 lebih ya. 20 years old, ada pesakit yang mungkin kecil manis, isap rokok, diabetes, obesity. Jadi sekarang ni I think kita kena ada awareness, kena sedarlah, kita lifestyle kena gitu. Baik. Doktor, sebelum kita nak memberi fokus kepada antara perubatan dan juga cara-cara rawatan sakit jantung ini, jika berlaku di rumah contohnya dalam keadaan terdekat, kalau Annie contohlah, kalau Annie terkena, saya dekat sebelah dia ni, apa antara perkara-perkara yang saya boleh buat supaya kita kadang-kadang nak tolong tapi rupanya kita yang menyebabkan lagi kritikal? Okey. Saya ingat pertama sekali bertenanglah. Bertenang dan dapatkan bantuan secepat mungkin. Kalau pesakit masih sedar, panggil ambulans ataupun kalau boleh dapatkan dia ke hospital secepat mungkin. Dan tempatnya ialah sebenarnya hospital. Kerana di situ anda dapat melakukan ECG dan selepas tu kalau confirm serangan jantung, maka rawatan akan diberi dengan secepat mungkin. Sambil-sambil nak ambulans nak datang tu, apa yang kita boleh buat? Just tenangkan diri dia. Tenangkan diri dia, rehatkan dia, jangan bagi dia stres. Baringkan ke jangan baringkan? Ada struktur kedudukan? Tidak semestinya. Kalau sesak nafas mungkin duduk, itu yang sebaiknya lah. Baik. Kalau boleh kita nak lihat juga perbezaan. Ramai yang kata sakit jantung, ada setengah kata stroke. Jadi mungkin doktor boleh beri kita penjelasan apa perbezaan antara sakit jantung dan stroke. Okay, so this is a common confusion. Biasanya sakit jantung ataupun stroke selalu disalahgunakan. Jadi sakit jantung ni di mana berlakunya gangguan saluran darah dalam jantung. So rasa angina, sakit dada yang seperti Dr. Farina berkata, sesak nafas dan berpeluh. So when kita sebutkan stroke ialah ataupun angin akmar ialah tiba-tiba berlaku kelemahan. Ini sebabkan gangguan saluran darah kepada otak, to the brain. Jadi bila berlaku stroke, mungkin berlaku kelemahan tangan, kaki untuk bercakap. Dan yang paling senang nampak kalau pasien macam nak senyum, tiba-tiba rasa macam muka tak begitu... Paralysis lah. Ya, paralysis, dia tak sama. Jadi
Jadi stroke dia melibatkan gangguan saluran darah di otak, brain. Ataupun mungkin you can call it as brain attack. And then heart attack disebabkan oleh serangan jantung. Jadi sakit dada, angina. Baik. Okey, otak dengan dia ada perbezaan lah. Tapi simptom secara awalnya seperti Dr. Faina kata, kalau serangan jantung, sakit di dada lah. Sakit dada, rasa berat, sweating, berpeluh, nafas susah. Then straight away seek for treatment. Sama dengan stroke, tapi stroke biasanya berlaku kelemahan. Jadi tiba-tiba mungkin pingsan, lumpuh, ataupun tiba-tiba tak boleh bercakap ya. Dan you minta rawatan segera. Baik. Kalau kita lihatkan di kaca TV sekarang ni, ini gambaran yang contoh-contoh rawatan. Contoh-contoh rawatan untuk pesakit yang mengalami sakit jantung. Dari sini apa pula akan berlaku? Okey, apabila pesakit tiba di Jabatan Kecemasan seperti yang dapat dilihat di gambarannya, so pesakit akan dirawat dengan segera, dia akan diberi keutamaan ya, dimasuk di kawasan yang lebih kritikal. Okey, mereka akan lakukan ECG secepat mungkin ya, memberi oksigen, okey, dan memberi ubatan yang awal ya, ubat untuk mencairkan darah. Okey, seterusnya rawatan perlu dirujuk kepada pakar perubatan lah ya, sama ada untuk memecahkan blood clot yang terdapat di dalam salur darah itu. Baik. Setakat inilah, maaf kalau saya tanya, kita IJN ni berpusat di Kuala Lumpur lah, tapi kalau perkara-perkara berlaku di kawasan-kawasan pedalaman contohnya, adakah kita punya fasiliti di hospital-hospital tu ada untuk memberi perubatan sebegini, rawatan sebegini? Okey, rawatan utama untuk serangan jantung terdapat dua major lah ya. Satu ialah memberi ubat untuk memecahkan blood clot tersebut, dan satu ialah satu rawatan yang dilakukan di hospital-hospital besar, ya, hospital tertentu, iaitu melakukan apa yang dikatakan primary PCI lah. Okey, yang itu mungkin Dr. Al-Fazil yang pakar untuk menerangkannya. Jadi kalau di hospital kecil juga kita ada ubat untuk memecahkan blood clot ini. Jadi ada kemudahan itu. Kiranya kalau berlaku di kawasan jauh sikit, tak perlu tergesa-gesa nak ke hospital besar. Kalau ada hospital berdekatan, pergi dulu ke situ. Itu yang boleh. Ya, ada juga. Tapi bukan di klinik. Baik. Perlu hospital. Klinik kesihatan. Kena ke hospital, tak boleh di klinik ya. Betul. Okey. Doktor perincikan apa tadi mengenai So tadi PCI. Primary PCI. Jadi ini rawatan yang penting untuk serangan jantung. Jadi bila berlaku serangan jantung, saluran darah ke dalam jantung diberhenti, block. Jadi sangat penting. Jadi bila berlaku ini, kalau refer kepada hospital dekat Klang Valley, macam IJN, atau UM, atau Serdang. Sekarang kita ada rawatan bila kita boleh letak satu dawai, dan kita boleh bukakan saluran darah yang tutup, yang buka dengan balloon, dan selepas itu letak stent. So ini rawatan yang sangat penting, dan I think yang paling penting ialah kena datang awal. Sebab we call it otot ialah time ialah muscle. Time is muscle. Time is otot lah. Jadi kalau kita semakin lama kita menunggu, akan berlaku kelemahan dalam kita punya otot jantung, dan juga boleh berlaku kematian. Dia tadi doktor cakap masukkan stent, maksudnya dia ballooning lah, maksudnya dia kembangkan lagi saluran tu. Jadi kita akan letakkan satu dawai ke dalam kita punya saluran darah, dan kita akan letak balloon. Jadi saluran darah yang tutup tersebut kita bukakan dia dengan balloon. Selepas kita bukakan saluran darah yang sumbat tu dengan balloon, kita akan letak stand. Stand tu kira macam spring lah. Spring tu untuk bukakan saluran darah yang sempit. Baik. Doktor, kalau doktor di unit kecemasan, kalau saya boleh tahu jugalah realiti kita punya kesedaran masyarakat ini, dah sampai ke bilik kecemasan tu dah berada di tahap mana? Sebab kadang-kadang kita di peringkat awal tak nak pergi, dah sampai tu dah tahap tengah-tengah, dah kritikal. Kat rumah je cuba kita ubat diri sendiri. Macam mana realiti? Ini satu habit mungkin orang Malaysia ya, downplay simptom ya, maksudnya mungkin saya tidak sakit, tidak memberitahukan keluarga. Jadi average time di Malaysia ni untuk sampai ke hospital bagi serangan jantung ialah 3 hingga 4 jam baru mereka sampai. So boleh bayangkan betapa lambatnya mereka tiba, dan apa damage yang telah berlaku kepada jantung tersebut. Baik. Dan bila dah sampai ke hospital tu dah tahap macam mana? Agak kritikal lah kita kira. Ada yang datang kritikal, ada yang datang terlalu lewat. So miss window lah of opportunity lah ya. Tetapi kita akan tengok, assess balik dan beri rawatan yang sewajarnya. Baik, doktor, untuk mereka yang bersama kita pagi ini, kalau dalam 1 tahun tu berapa kali harus kita melakukan check up ataupun untuk pemeriksaan diri kita? Adakah ini menjadi satu rutin ataupun satu yang harus dilakukan oleh semua orang? Ya,
seperti yang kita katakan, yang serangan jantung ni semakin muda patient kita. Jadi saya rasa saya syorkan kita buat screening program yang berada di hospital, di IJN, at least once a year. Sekali setahun. Tapi bukan hanya untuk mereka yang melebihi umur 50 ya. Kalau boleh dari 20 kita mula ya. 20 ke 30-an. Sebab sekarang ni kita punya tahap diabetes, obesity, smoking sangat tinggi. Jadi saya rasa perlu ada kita buat screening, check kita punya kolesterol, tahap kolesterol, berat badan, and at least kita ada nasihat lah dari segi pemakanan, healthy lifestyle. Jadi saya ingat yang penting juga ialah prevention lah. Kita untuk mencegah serangan jantung sebelum dia berlaku. Jadi saya ingat lifestyle sangat penting. Baik. Dan untuk mereka yang mungkin telah melakukan stent ataupun ballooning, apa pula rawatan yang boleh mereka lakukan atau mereka ikutkan untuk pastikan tak ada apa-apa lagi yang berlaku, tak ada lagi satu serangan. Perawatan susulan. Jadi yang penting dia, I think first of all ialah ubatlah perubatan. Jadi lepas letak stent kena makan ubat cairkan darah. Ubat cairkan darah kena makan setiap hari for 1 year tanpa berhenti. Because sekarang ni ada stent kan, ada kira-kira besi atau spring dalam jantung. Yang selain daripada ubat perubatan lain untuk kolesterol, untuk darah tinggi. Yang penting ialah kita kena manage lah yang risiko-risiko yang kita boleh manage. Seperti blood pressure, so blood pressure kena kawal, dari segi kolesterol kena jaga, dari segi lifestyle. Jadi sekiranya kena exercise tu mungkin at least 3 kali seminggu untuk setengah jam. Setengah jam 3 kali seminggu. At least lah, sekurang-kurangnya lah. Kurang-kurangnya setengah jam. Okey. Baik, doktor, kita pun dah nak berakhir. Cumanya saya dimaklumkan ada program khusus akan diadakan nanti untuk doktor-doktor ke bagaimana? Ya. So di January next year kita ada satu meeting yang besar di Malaysia. So nama dia Lumen Global untuk heart attack, AMI patient, acute myocardial infarction. Yes. Jadi inilah satu meeting yang boleh dikirakan terbesar di dunia. So banyak expert-expert di Malaysia dan di luar negara akan berkumpul. Jadi saya syorkan yang doktor-doktor yang berkenaan, sila datang ke paramedik. Ini terbuka untuk doktor-doktor dan paramedik. Mereka yang di barisan hadapan untuk rawatan kecemasan. Baik, kepada orang ramai pula, adakah ini terbuka untuk mereka ataupun mereka boleh juga menyertainya? Ini lebih kepada pakar perubatan. Saya rasa lebih kepada pakar perubatan. Okey, baik. Akhir sekali, doktor, ada sesuatu yang nak dinasihatkan ibu bapa, terutamanya anak-anak kita mengenai sakit jantung? Saya rasa kena kurangkan risk factor, risiko. Dan yang utama sekali ialah merokok bagi saya. Jangan merokok, jaga pemakanan, jaga kesihatan, dan itulah cara dan jalan untuk hidup yang lebih sihat. InsyaAllah, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Terima kasih doktor. InsyaAllah kita doakan kalau boleh ya, kita kekalkan cara kehidupan yang sihat. Kita cuba seperti yang disyorkan oleh doktor ataupun disarankan oleh doktor, 3 kali seminggu setengah jam, itu aja yang diperlukan. Kalau 3 kali seminggu tak boleh, 2 kali sekali seminggu pun cubalah. Kalau boleh kita buat, kita bersenam dengan keluarga, bawa anak-anak sekali keluar rumah, cuba kalau boleh beri mereka sebanyak mana kesedaran mengenai apa-apa aspek-aspek untuk kesihatan kita. Okey, terima kasih Dr. Annie. Ya. Terima kasih Dr. Farina. Terima kasih Dr. Farina. Baik.